Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 7 Jamadil Akhir 10 Januari. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut berita utama malam ini. Kegiatan jual sijil vaksin palsu terbongkar. Juga 100 juta ringgit baik pulih lebih 8,000 rumah terjejas banjir. Polis Terengganu berjaya membongkar kegiatan penjualan sijil vaksinasi palsu yang didalangi seorang doktor berusia 51 tahun di Marang Sabtu lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Rohaimi Mat Isa berkata kegiatan itu beroperasi di sebuah klinik swasta sejak September lalu dengan mengenakan cas bayaran antara RM400 hingga RM600. Lelaki itu ditahan dalam serbuan di kliniknya dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri JKN Terengganu hasil aduan awam berkenaan kegiatannya itu. Menerusi penahanan tersebut, polis juga merampas beberapa peralatan termasuk komputer riba, telefon bimbit dan dokumen berkaitan vaksinasi. Untuk makluman, sehingga setakat ini kita percayai terdapat lebih pada 1,900 individu yang terlibat mendapatkan sijil vaksin palsu ini, dan ianya bergantung kepada semakan nanti sama ada setengahnya mungkin genuine dan setengahnya tidak. Akan kita bersama-sama dengan pihak KKM untuk menilai ataupun membuat pemeriksaan terhadap MySejahtera masing-masing yang akan kita kesan melalui dokumen yang kita telah rampas tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media bersama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu siang tadi. Tambah Datuk Rohaimi, khidmat Dr. Tebabit turut digunakan individu dari luar negeri selain menggunakan ejen bagi mempromosi kegiatan itu dengan komisen RM50. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Sementara itu, dalam sidang media sama, Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu Datuk Kasmani Embung berkata klinik swasta berkenaan dibenarkan memberikan suntikan vaksinasi secara berbayar sejak September tahun lepas. Semakan mendapati klinik itu telah membuat permohonan untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV COVID-19 namun belum diluluskan. Datuk Dr. Kasmani berkata jika didapati bersalah, terdapat akta yang membolehkan pendaftaran klinik berkenaan dibatalkan atau digantung bergantung kepada keputusan siasatan polis. Tiada stok vaksin yang luput dibekalkan Pusat Simpanan Vaksin PSV dan Pusat Pemberian Vaksin PPV. Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan KKM menjelaskan pihaknya memantau secara berterusan bekalan dan tarikh luput dengan mengguna pakai sistem pengurusan vaksin selain sistem inventory sedia ada yang terdapat di fasiliti terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Sebelum ini, terdapat beberapa muat naik dan video yang tular di media sosial berkenaan dakwaan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada penerima telah atau hampir luput. Namun, setengah dakwaan tidak dapat disiasat dengan sewajarnya kerana maklumat lokasi dan tarikh kejadian serta maklumat produk yang terlibat tidak dinyatakan. KKM dalam pada itu menjelaskan penentuan jangka hayat produk farmaseutical termasuk vaksin COVID-19 ditetapkan berdasarkan ujian kestabilan produk vaksin oleh pengilang secara masa nyata iaitu real time untuk suhu penyimpanan tertentu. Selain itu, tempoh jangka hayat produk vaksin COVID-19 juga akan berubah sekiranya terdapat perubahan kepada suhu penyimpanan. Oleh yang demikian, tarikh luput baharu akan diberikan kepada produk tersebut dan ia masih selamat digunakan selagi mana ia belum melangkaui tarikh luput baharu tersebut. 8,257 rumah terjejas banjir di seluruh negara pada Disember tahun lalu akan dibaik pulih menerusi inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia dalam tempoh terdekat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Naina American berkata inisiatif tersebut melibatkan 8,139 buah rumah untuk dibaik pulih, manakala 118 lagi untuk pembinaan baharu dengan peruntukan keseluruhan RM100 juta. Perangkaan itu bagaimanapun jelasnya tidak statik, sebaliknya boleh berubah mengikut situasi semasa berikutan sebahagian kawasan masih dilanda banjir. Awalan yang dah terperuntukkan, jumlah dia adalah 50 juta, membabitkan kedua-dua pembaikan baru dan juga maupun pembinaan rumah baru. Demikian juga KPLB 50 juta, berarti 100 juta untuk proses pemulihan
peringkat awalan. Bila saya sebut peringkat awalan yang baru. Untuk pembaikan, ia berada di sekitar 5 hingga 15,000. Manakala untuk bina baru, nilai asas adalah 56,000. Tambah beliau, inisiatif tersebut akan melalui 3 fasa, iaitu pada fasa pertama membabitkan pengumpulan data oleh Pusat Kawalan Operasi Banjir PKOB di peringkat daerah, penyelarasan data di peringkat negeri oleh kerajaan negeri dan maklumat rakyat terkesan menerusi unit penyelarasan pelaksanaan ICU sebagai pusat data utama mangsa banjir. Fasa kedua pula merangkumi pemeriksaan, penilaian dan pengesahan data membabitkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Jabatan Kerja Raya JKR serta Kerajaan Negeri. Manakala fasa ketiga akan melibatkan kerja pembinaan atau baik pulih semua rumah yang terkesan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya hari ini. Sementara itu, pihaknya mencadangkan untuk memberi baucer sewa rumah kepada mangsa-mangsa banjir sementara menunggu rumah masing-masing sedia untuk diduduki semula. Skim bantuan deposit perumahan akan ditawarkan kepada golongan B40 dan M40 di Sarawak bermula Januari ini. Ketua Menterinya Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata skim bantuan deposit itu ditawarkan sehingga maksimum RM10,000 bagi memudahkan golongan terbabit memiliki rumah. Makna kalau mereka hendak membeli rumah berharga 300,000 ke bawah, below 300,000, the government will have them to pay the deposit to the maximum of RM10,000. Ini khas untuk mereka kerana saya nampak bahawa orang muda ni berumur 26, 27, 28, 29, 30. Kalau dia kahwin, dia belum lagi ada cukup saving untuk membeli rumah. Terdahulu, Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM10 juta di bawah skim ini menerusi Belanjawan Negeri 2022. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Seorang wanita mendakwa berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW di sebuah hotel di Makkah akan dipanggil menjalani sesi kaunseling di pejabat agama negeri terlibat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata sesi kaunseling tersebut bagi membetulkan pemahaman wanita tersebut. Saya nasihatkan orang ramai, dia tu masalah. Mungkin ada orang pengaruh, nak ketuk. Sebab tu kita harapkan kalau kita dapat tahu daripada mana dia duduk sebagainya, insya-Allah kita minta supaya Jabatan Agama boleh panggil untuk buat kaunseling. Idris turut menasihatkan orang ramai untuk mempelajari ilmu agama dengan pihak bertauliah bagi mengelak kekeliruan dan terpesong akidah. Sebelum ini, tular sebuah video menunjukkan seorang wanita yang mendakwa dirinya telah berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW di sebuah hotel di Makkah. Dalam video tersebut, wanita itu mendakwa dirinya telah dibuka hijab matanya untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Wanita tersebut memberitahu Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan buat rakyat Malaysia selain turut menyebut nama isteri Nabi Siti Khadijah dan anak baginda Fatimah Az-Zahra. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mencatatkan peningkatan kutipan bagi zakat fitrah dan zakat harta dengan jumlah keseluruhan RM828.67 juta sepanjang tahun lepas. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata peningkatan itu satu prestasi memberangsangkan walaupun negara berdepan situasi mencabar ketika pandemik COVID-19. Daripada jumlah zakat dikutip sepanjang tahun lalu, RM816 juta diperoleh daripada kutipan zakat harta, manakala bakinya RM12 juta daripada kutipan zakat fitrah. Senator Idris berkata kutipan zakat harta tahun lalu meningkat 9% berbanding hanya RM750 juta pada tahun sebelumnya, manakala kutipan zakat fitrah meningkat 10% daripada hanya RM11 juta pada tahun 2020. Ia melibatkan 1.2 juta pembayar. InsyaAllah sasaran kutipan PPZ Mawid pada tahun ini ialah sebanyak 852 juta untuk tahun ini. Dan kita target pula pembayarnya seramai 410,000 orang.
Peningkatan kutipan itu juga didorong pelbagai inisiatif yang dijalankan PPZ Mawib seperti kaunter zakat digital, portal PPZ Mawib, aplikasi My Zakat, My Temu Janji, door-to-door service dan Right to You. Beliau berkata demikian pada pengumuman prestasi kutipan dan agihan zakat 2021 di wilayah persekutuan dan penyampaian hadiah kempen Year End Zakat YEZ di Wisma PPZ hari ini. Hadir bersama pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Untuk rekod sehingga Disember tahun lalu, Mawib sudah mengagihkan sejumlah RM725 juta menerusi agihan secara langsung dan tidak langsung menerusi 30 skim bantuan Baitul Mal Mawib termasuk melalui institusi pendidikan dan kebajikan serta agihan tidak langsung melalui perbelanjaan membabitkan pembangunan dan penyelenggaraan prasarana umat Islam. Selepas mengharungi suasana pembelajaran yang mencabar sebelum ini, pelajar-pelajar bagi Negeri Kumpulan B teruja kembali ke sekolah bagi sesi persekolahan penggal ketiga. Walaupun masih berdepan dengan pandemik COVID-19, ibu bapa dilihat lebih terbuka untuk menghantar anak-anak belajar secara bersemuka bagi memastikan pelajar lebih fokus dalam pembelajaran. Negeri Kumpulan B melibatkan sekolah di ketiga-tiga wilayah persekutuan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Selangor. Tinjauan di dua buah sekolah di Bandar Tasik Puteri Rawang, Selangor awal pagi tadi mendapati pelajar hadir ke sekolah seawal 7 pagi dan mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti memakai pelitup muka, pemeriksaan suhu badan dan penggunaan cecair pembasmi kuman. Saya harap tidak ada apa-apa masalah lah sepanjang sesi persekolahan kali ini. Dan kita tengok kes pun dah menurun. Alhamdulillah, kita minta dijauhilah benda-benda yang tak diingini kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, setakat ni dia orang excited lah nak pergi ke sekolah. Sebab dah lama belajar di rumah kan. Dia orang mungkin nak jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu-cikgu di sekolah lah. Setakat ni lebih baik kita hantar anak ke sekolah lah. Dia orang lebih fokus belajar di sekolah lah. Bagaimanapun persediaan untuk kembali ke sekolah dibuat secara sederhana bagi berdepan kemungkinan untuk menjalani PDPR semula berdasarkan situasi semasa COVID-19. Pecah kereta di Cameron Highlands, 3 wanita antara ditahan. Alhamdulillah bertemu lagi. Seorang penghantar makanan yang menaiki Myvi kuning maut selepas kenderaannya bertembung dengan Mercedes-Benz di kilometer 91.1 Jalan Kuala Terengganu, Kuantan. Kemalangan itu dilapor berlaku selepas mangsa cuba mengelak kenderaan pelbagai guna MPV yang memasuki laluannya. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 hari tadi itu, mangsa Muhammad Hazzaniza Sulong alias Zakaria 27 tahun dari Kampung Bari Kecil, Setiu meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Baharudin Abdullah berkata, kemalangan berlaku ketika mangsa dalam perjalanan dari arah Kuantan ke Kuala Terengganu. Daripada video CCTV berdekatan lokasi itu menunjukkan MPV berwarna hitam itu cuba memotong kenderaan lain dan memasuki laluan Muhammad Hazzaniza hingga menyebabkan mangsa terpaksa mengelak ke kiri jalan. Keadaan itu menyebabkan Pro 2 Myvi dipandu mangsa hilang kawalan dan terbabas masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan Mercedes-Benz. Baharudin berkata impak pelanggaran menyebabkan mangsa tercampak keluar dari kenderaan. Bagaimanapun pemandu Mercedes-Benz tidak mengalami sebarang kecederaan. Katanya mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis kini giat mengesan pemandu kenderaan MPV berkenaan dan meminta saksi kejadian untuk tampil ke balai berdekatan bagi membantu siasatan. Sekumpulan 6 penjenayah termasuk 3 wanita yang terlibat dalam kejadian pecah cermin kenderaan di Cameron Highlands tumpas dalam serbuan di Berincang. Kesemua suspek yang berusia antara 19 tahun hingga 38 tahun itu ditahan bersama wang curi berjumlah RM260,000. Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata dengan tumpasnya sindiket itu, polis berjaya menyelesaikan 7 kes pecah cermin kereta dan curi di kawasan peranginan tersebut sejak Khamis lalu. Mereka datang daripada negeri Kedah dan telah melakukan 7 pecah kereta tersebut dan kita percaya ini adalah juga
bersangkut dengan kes-kes yang sebelum ini mungkin dia di Sungai Petani, dan keadaan ini adalah satu kejayaan oleh pihak Cameron Highlands ini di mana dalam masa sehari sahaja mereka berjaya menumpaskan saya panggil sindiket inilah sindiket. Selain wang tunai, turut dirampas adalah dadah jenis syabu sebanyak 34.74 gram, 4.2 gram daun mampat disyaki ganja, pelbagai jenis barang kemas, 3 keping gold bar, 10 buah telefon bimbit pelbagai jenama, beg sandang berisi wang tunai RM3,843 serta 2 buah kenderaan digunakan suspek. Menurut Datuk Ramli, sejak 6 Januari hingga 7 Januari lalu, IPD Cameron Highlands telah menerima 7 laporan berkaitan kegiatan pecah cermin kenderaan dan kehilangan barangan berharga di sekitar Cameron Highlands. Kesemua mereka kini direman sehingga Rabu ini untuk siasatan lanjut, manakala usaha mengesan 2 lagi suspek yang sedang bebas giat dijalankan membabitkan individu dikenal pasti sebagai Muhammad Zaidi Zainal dan seorang lagi dikenali dengan nama panggilan Faiz. 3 individu termasuk seorang wanita dipercayai pekerja syarikat pinjaman wang tanpa lesen ditahan dalam operasi Vulture 3 Januari lalu. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata kesemua suspek warga tempatan berusia antara 22 sehingga 30 tahun itu ditahan selepas menerima aduan ugutan jenayah daripada salah seorang peminjam yang mendaftar dengan aplikasi BB Land Malaysia. Operasi dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak di Pangsepuri Desa Amanpuri di Ibu Negara kira-kira jam 5 petang. Sindiket telah menggunakan atau interest atau bunga sebanyak 2,400. Dia pinjam asal 300 saja. Tapi sehingga 2,400 dia kena perlu bayar. Dan bila pengadu gagal membayar, so ahli keluarga pengadu telah diugut oleh sindiket ini dengan berbagai ugutan dan sebagainya. Modus operandi yang digunakan sindiket terbabit adalah dengan membangunkan sebuah aplikasi peminjam wang di Play Store dan App Store. Sindiket itu turut mengenakan faedah pinjaman sebanyak 25 hingga 30% dalam tempoh 10 hari daripada tarikh pinjaman dibuat dan akan mengugut peminjam, ahli keluarga serta kenalan peminjam yang gagal membuat bayaran balik seperti ditetapkan. Sindiket yang dipercayai aktif sejak 2 tahun lalu itu telah menjadikan Pangsepuri tersebut sebagai pusat panggilan bagi kes pinjaman wang tanpa lesen secara atas talian dengan menggunakan pelbagai nama syarikat. Tambah Datuk Mio, kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Pada masa sama, beliau menasihatkan orang ramai supaya mengabaikan sebarang tawaran pinjaman secara atas talian seperti tawaran pinjaman melalui sosial media di Facebook dan Instagram. Program baharu terbitan TV Al-Hijrah Bicara Fail Syariah akan mula ditayangkan mulai malam ini dengan mengupas kes-kes yang hangat dibicarakan dalam perundangan syariah merangkumi pelbagai isu. Program Wal Bicara setengah jam itu bakal memberi pencerahan kepada kekeliruan yang dihadapi umat Islam tentang permasalahan berkaitan hukum syarak. Ketika melancarkan program itu pagi tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Idris Ahmad menyifatkan Bicara Fail Syariah sebagai salah satu inisiatif baharu dalam memperkasa institusi keluarga Islam. Daripada fardu muslim, individu muslim, kemudian kepada usrah muslimah, kepada usrah keluarga daripada ayah, suami, isteri, anak. Maka dalam hal seperti begini, kita hendak supaya dalam program membincangkan tentang hal ehwal berkenaan dengan soal pengukuhan perkara ini, peranan yang dimainkan oleh institusi kehakiman terutama di bidang syariah ini amat penting bagi memastikan ianya tercapai matlamat yang saya hendak tadi. Tambahnya, program seperti ini juga diharap mampu membetulkan stigma dan salah faham oleh segelintir umat Islam mengenai mahkamah syariah di negara. Program Bicara Fail Syariah akan bersiaran setiap hari Isnin jam 9.30 malam dengan mengundang panel pakar berpengalaman yang terdiri daripada pengamal perundangan syariah seperti hakim dan peguam. Selain itu, program Bual Bicara hasil kerjasama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM tersebut turut menampilkan Nurul Fazilah Kamaluddin sebagai pengacara. Saliva Walid yang kaya dengan khasiat tersendiri bakal diperluas ke pasaran antarabangsa tahun ini dengan memfokuskan negara Korea, Jepun, Taiwan dan Myanmar. Pengasas Bandaraya Walid Eco Park Senyam Berhad, Nur Azian Muhammad Abdullah berkata permintaan terhadap saliva Walid di keempat-empat negara tersebut amat memberangsangkan dan ia berpotensi untuk diperluaskan ke negara-negara lain.
Mereka sangat merangsangkan, sangat bagus sebab mereka tahu sebab saya salah satu kilang yang mengeluarkan original produk betul-betul sarang burung walit lah. Jadi di situ mereka berminat dan menghubungi kami untuk kami ekspor keluar lah. Kerananya satunya di sana tidak ada sarang burung, hanya di Asia Tenggara saja. Antaranya yang saya nampak perancangan saya dalam tahun ini ialah ke Korea, ke Jepun dan juga ke Taiwan. Juga kami akan pergi ke Myanmar. Jadi ini antara negara-negara yang nampak kenapa mereka suka sarang burung adalah kerana dia orang daripada dinasti Tang memang menggunakan sarang burung. Dia ada 1001 khasiat lah. Beliau ditemui pada majlis minum petang anjuran Persatuan Usahawan Wawasan Wanita Wawasan NITA di Ibu Negara. Tambahnya, produk saliva walit dihasilkan sepenuhnya oleh syarikat Bumi Putra tersebut sejak 2019 dan mendapat maklum balas yang baik daripada pengguna. Penghasilan produk saliva walit telah melalui proses uji kaji makmal yang terperinci dan mendapat kelulusan sebelum dijual di pasaran. Sementara itu, produk itu turut mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM selain kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pemantauan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV. Untuk maklumat lanjut mengenai saliva walit, layari laman sesawang rasmi, media sosial dan aplikasi seperti Tertera atau hubungi 013 3432 275. 558.7 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi membina bangunan baharu serta menambah baik agensi-agensi di bawah kementeriannya. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata daripada keseluruhan 21 projek tersebut, 10 projek telah diluluskan untuk Polis Diraja Malaysia PDRM. Untuk kita maklumkan, agensi-agensi lain juga KDN telah memastikan beberapa projek seperti untuk Jabatan Immigration Malaysia, 3 projek yang kita peruntukkan iaitu pembinaan pos dan kuartus Teluk Melano di Sarawak, kemudian pembinaan pos dan kuartus immigration di Serikin Sarawak dan naik taraf komplek RCQS Terbedu di Serian Sarawak. Tambahnya, 4 lagi projek diberikan kepada Jabatan Penjara Malaysia, 1 projek bagi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta 3 projek untuk Eastern Sabah Security Command. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan pecah tanah pembinaan pejabat dan pusat latihan unit tindak khas PDRM di Kem Batalion 4 Pasukan Gerakan AM di Semenyih pagi tadi. Jelasnya sudah tiba masanya pusat latihan tindak khas tersebut dibina selepas menunggu lebih 40 tahun. Pembangunan infrastruktur baharu tersebut akan dilengkapi dengan kemudahan serba lengkap meliputi bilik keselamatan, bangunan pentadbiran, kompleks latihan tempur serta laluan bawah tanah. Projek yang bakal dilaksanakan di atas tanah berkeluasan 25 ekar itu dijangka siap sepenuhnya pada 18 Mei 2024. Baik, seketika nanti 23 maut akibat ribut salji. Alhamdulillah bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 19 orang terbunuh manakala berpuluh lagi cedera dalam kebakaran pangsapuri 19 tingkat di New York City. Antara mangsa maut termasuk 9 kanak-kanak. Menurut Datuk Bandarnya Eric Adams, 63 orang dilaporkan cedera dengan beberapa mangsa parah. 200 bomba terlibat menyelamatkan mangsa kebakaran yang berlaku tengah malam tadi waktu tempatan di tingkat 2 dan 3 bangunan kediaman 19 tingkat itu. Menurut saksi, mereka nampak penduduk premis melambai-lambai kerana terperangkap ekoran tidak dapat melarikan diri. Namun tiada mangsa yang mahu terjun daripada bangunan berkenaan. Sehingga kini punca kebakaran belum dapat dikenal pasti. Semua mangsa cedera dibawa ke 5 hospital berdekatan dan ada yang mengalami serangan jantung dan masalah pernafasan. Insiden ini berlaku hanya selang 4 hari kebakaran di Philadelphia yang membunuh 12 orang di perumahan awam 3 tingkat. Jelas Eric, kebakaran ini merupakan yang terburuk berlaku dalam sejarah di negeri itu. Sementara itu di Pakistan, sekurang-kurangnya 23 orang termasuk 2 buah keluarga maut akibat kesejukan dan kekurangan oksigen ekoran ribut salji. Kejadian berlaku di stesen Bukit Tinggi Meri berhampiran Islamabad. Beribu-ribu kenderaan pelancong masuk ke Meri untuk bercuti dan menikmati salji pada musim sejuk. Namun percutian berkenaan berubah menjadi tragedi apabila kenderaan mereka terperangkap dalam salji yang sangat tebal sebelum mereka tiba di penginapan di Tanah Tinggi.
Dalam pada itu, pasukan keselamatan yang dihantar untuk operasi menyelamat turut membersihkan jalan utama yang menghubungkan dengan jalan lain menggunakan jentera berat. Mereka juga membantu memindahkan mangsa terperangkap ke kem tentera. Namun masih banyak kenderaan yang terkandas di bawah salji tebal. Menurut tentera, pihaknya telah menyediakan rawatan perubatan kepada 300 pelancong dan 1,000 makanan disediakan di kem bantuan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan telah mengarah pihak berkaitan untuk menyiasat kejadian ini kerana amaran jelas telah diberikan oleh Jabatan Meteorologi mengenai salji tebal dan tiada kebenaran diberikan untuk naik ke bukit berkenaan. Saintis di Cyprus menemui varian baharu COVID-19 yang menggabungkan Delta dan Omicron. Varian yang dinamakan sebagai Delta Cron itu dipercayai lebih mudah dijangkiti individu yang sedang dirawat di hospital. Menurut Profesor Sains Biologi Universiti Cyprus Leontios Kostrikis, Delta Cron ditemui pada genetik Omicron dalam genom Delta di badan pesakit COVID-19. Kostrikis dan pasukannya telah mengenal pasti 25 kes sedemikian setakat ini. Sementara itu, penemuan para saintis melaporkan pesakit Delta Cron menunjukkan 2 simptom berbeza, iaitu konjungtivitis atau pink eye dan keguguran rambut. Kostrikis juga percaya Delta Cron bakal menular menggantikan varian Omicron. Sebelum berpisah, jangan hayatilah kata-kata keluarga Malaysia ini. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muslim Ahmad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.